Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kita ke hadrat Allah pada pagi ini. Sekali lagi kita dipertemukan Allah. InsyaAllah kita sambung kitab kita pada pagi ini, yakni kitab Talbisu Iblis, syarahan petikan daripada kitab Talbisul Iblis, InsyaAllah. Baik tuan-tuan, mari kita tengok bab 17, bab terakhir sebelum kita masuk bahagian yang ketiga, bahagian tipu daya ataupun belitan-belitan iblis ke atas manusia. Baik, asal dipetik daripada kitab Talbisu Iblis. Yusuf bin Asbas berkata, Sufyan berkata kepadaku, wahai Yusuf, jikalau engkau mendengar seseorang di timur bahawa dia berpegang kepada as-sunnah, maka sampaikanlah salamku kepadanya. Dan jikalau di barat engkau mendengar seseorang berpegang kepada as-sunnah, maka sampaikanlah salamku kepadanya, kerana sedikit sekali orang daripada kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Apa maksud dia? Mari kita tengok syarah dan tahqiq dia. Digalakkan. Digalakkan ni elok buat. Bila buat tu jangan duk galak. Dia bila galak duk depan baik, tapi bila galak duk belakang tak elok. Digalakkan melakukan perbuatan ini baik, tetapi melakukan perbuatan ini dengan galak, itu tak baik. Lain tu. Jadi digalakkan. Setiap orang yang mengamalkan Islam mesti mengikut ajaran yang benar, ajaran yang betul-betul. Yakni apa dia ajaran yang betul ini? Ahlus sunnah wal jamaah. Untuk berkenalan di seluruh dunia. Maknanya kita digalakkan supaya saling menyokong. Itu bahasa dia. Saling menyokong, saling bagi sokongan, saling membantu golongan-golongan yang betul-betul melakukan urusan atas muka bumi ini berdasarkan pegangan ahlus sunnah wal jamaah. Maknanya kena sokong. Sokong ni sokong dari segi duit ringgit ke, sokongan moral ke. Biar bila seseorang tu betul-betul buat amalan berdasarkan Ahlussunnah wal Jamaah, hak lain kena sokong dia supaya dia lebih galak melakukan amalan-amalan di atas jalan Ahlussunnah wal Jamaah. Itu maksud dia. Tak kisahlah kalau zaman hari ini kumpulan yang melaksanakan sunnah Ahlussunnah wal Jamaah ni, tuan-tuan boleh sokong melalui Facebook dia ke, melalui IG dia kan? Yang syekh kita buat melalui media sosial. Zaman orang panggil medsos. Media sosial tu medsos, bukan soh adu cicah makan. YouTube, apa lagi, Facebook, apa semualah. Sokong, dia kata.
supaya orang yang berjalan betul-betul pada pengamalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia bersemangat untuk melaksanakan benda tersebut. Itu. Maksud Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang Islam yang mengamalkan ajaran Islam, berlandaskan sunnah yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi? Tuan-tuan imbau balik, kita duk bincang dah 2-3 minggu yang lalu. Apa dia sunnah? Segala percakapan Nabi, perbuatan Nabi, serta persetujuan Nabi. Nabi tak buat, Nabi tak cakap benda tu, tapi Nabi setuju benda tu dibuat. Itu adalah sunnah. Okey. Yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua ajaran yang bertentangan dengan apa yang diajarkan Nabi adalah tidak benar dan sesat. Apa saja yang Nabi tak buat, Nabi tak cakap, dan Nabi tak bersetuju, jangan buat. Melainkan benda tu ada asas dia. Kita bincang dah bulan lepas apa kalau tak silap, bincang dah asas dia. Walaupun bentuk sebiji macam tu tak ada, kan, bentuk sebiji macam tu Nabi tak, zaman Nabi tu tak ada bentuk macam tu, tapi benda tu ada asas dia yang dipersetujui oleh Nabi, yang ditutur oleh Nabi, yang dibuat oleh Nabi. Ya sila, tu kena pegang kat tu lah. Tujuan menyampaikan salam kepada orang yang mengamalkan sunnah adalah untuk mengeratkan hubungan di antara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menyampaikan salam ni maksud memberi sokongan lah, supaya orang yang ada di ceruk rantau lain tahu bahawa bukan kami semata-mata, ada lagi kawan-kawan kami tang lain duk buat macam kami, jadi kami bersemangat untuk buat. Tu maksud dia. Tujuan sampaikan salam tu. Cuma orang Kedah kalau dia bagi salam, dia ada 2 jenis. Lain no cikgu, kan? Ni kirim salam nak kat pak menekan hang. Tu okey lah. Tapi kalau dia kata kirim salam kat pak menekan hang, orang Kedah dia ada antonasi tu. Ini anak menekan siapa ni? Ni anak menekan Haji Lah. Oh, Haji Lah, kirim salam lah kat pak menekan hang. Abang kata Bang Leh kirim salam. Oh, okey. Ni anak menekan siapa? Anak menekan Haji Lah. Oh, hang kirim salam. Dia buat ada syaddah. Hang kirim salam kat pak menekan. Tu dia kira anak berkelahi kan. Tapi kirim salam di sini makna menyatakan sokongan supaya perlaksanaan sunnah ni di mana-mana tempat dia ada ruh dia. Bukan takat kita, orang lain pun pembuat. Jadi benda yang kita buat ni betul, kita kena teruskan. Macam tu maksud dia. Menunjukkan bahawa ukhuwah di antara Ahlus Sunnah itu kuat walaupun berjauhan. Ini juga secara tidak langsung mengembangkan lagi jaringan ukhuwah dan dakwah kepada orang lain melalui ikatan tali persaudaraan. Jadi usaha dakwah ni, dia orang kata apa, dia banyak apa, macam mana balin satu batu kena 2 ekor burung. Urusan dakwah juga boleh menjadi urusan membina ukhuwah. Dengan dakwah boleh mengikat hati-hati orang. Umat Islam tidak hanya dilihat pada kekuatan fizikalnya, malahan kepada kekuatan ukhuwahnya. Betul ya tuan-tuan? Kita yang boleh berjaya hari ni lah, apa saja benda lah. Contoh kita ambil kuliah kita pagi ni sudah lah. Katalah yang duk mengajar ni, kata pilah contoh lah. Haduk mengajak ni tok guru hebat, kata api, padahal terang mana contoh.
Hang hebat, pilah terang mana pun. Kalau dia main nak murid tak ada. Contohlah kan, tok guru tu hebat lah, kuasai 4 mazhab, hebat lah. Dia main-main semua balik. Balik. Tak jadi. Tu yang kata ukhuwah. Ikatan tu. Dia terasa keterikatan. Begitu juga kalau murid ramai pun, guru tu dia main mengajar tapi dia tak ada rasa kasih sayang, dia tak ada. Dia mengajar tu tak ada kasih sayang kepada murid dia. Jadi dia tak lekat di hati. Lekat di hati. Sebab itu kuliah ni bukan semata-mata berada pada satu majlis, tetapi juga bertakhta pada satu hati. Guru kena sayang kepada murid, murid kena hormat kepada guru. Dua-dua ni kena ada. Murid sayang hormat ke guru, guru pula buat lebih kurang, tak mau juga. Dia tak ada ikatan. Pasal apa Nabi berjaya? Pasal sahabat sayang sungguh, kasih sungguh. Hati mereka duduk di hati Nabi duduk di hati mereka. Berjaya. Macam tu kita. Saya pun saya ni bulan Disember ni. Bulan Disember ni, Mai tadi pun dok rasa ada orang tak ada orang tak ada. Bulan Kenuri. Tambah hari ni banyak Kenuri. Lagi sebelum ke 10 kita berhenti. Tengok ada tak apa. Saya juga bulan Kenuri banyak dah. Tempat lain bulan Disember cuti Kenuri banyak. Dia kan kira Covid tak Covid ni. Ya, Ukhuwah yang kuat boleh menjamin dari timbulnya perpecahan dan persengketaan. Yang hidup berkelahi itu masih tak ada ukhuwah. Kisah ukhuwah Aus dan Khazraj, dua puak yang duk berkelahi dulu ni, boleh dijadikan pedoman kepada umat Islam pada hari ini. Bagaimana dua puak yang selalu bertelaga, bersengketa, berperang, akhirnya dapat disatukan selepas kedatangan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua puak ini yang kelihatan mustahil dapat didamaikan, berkelahi beratus tahun. Berkelahi dua puak ni tak lama mana dah. Tapi dengan kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua puak ni boleh bersatu. Akhirnya berjaya didamaikan oleh Nabi, dan ukhuwahnya lebih hebat daripada kaum yang tidak pernah bersengketa. Lagi kuat pula dah daripada hal tak pernah berkelahi tu. Jadi tuan-tuan kalau nak bagi kuat lagi berkelahi, yang nak pegang macam tu pula. Kalau macam tu ustaz kena berkelahi dulu lah. Tak boleh lah, jangan. Kalau ada tak berkelahi janganlah. Tapi Aus dan Khazraj ni berkelahi sungguh mereka. Sungguh-sungguh berkelahi bukan melawak. Tapi dan mereka jadi baik sungguh-sungguh. Sebab itu kalau kita perhatilah tuan-tuan, no, kita perhatilah Fatihah dulu-dulu lah, imam-imam besar-besar, tok-tok wali besar, Fudail bin Iyad, Ibrahim bin Adham, nakai-nakai lah dulu. Tapi dan dia beralih tu, tengok Saidina Umar sungguh lah, nakai sungguh lah zaman tu, jahiliah. Tapi dan dia beralih je, dia kemas. Tapi jangan guna buah ni nak buat jahat. Kalau yang tu kena jahat dulu, jangan. Tu iblis juga tu. Dah elok-elok lah. Dan akhirnya mereka bersatu teguh, berdiri di belakang Nabi, mempertahankan agama yang dicintai. Begitulah pentingnya ukhuwah dan persahabatan sesama Islam, khususnya sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita perlu saling membantu, sokong menyokong. Jadi insya-Allah tuan-tuan, habislah bahagian yang kedua. Kita akan melangkah pula bahagian yang ketiga. Jadi bahagian ketiga, bahagian keempat, bahagian kelima ni dia amai kat kita.
Macam mana cara iblis menyesatkan orang-orang yang ada ilmu, orang-orang yang menghadiri majlis ilmu, orang-orang yang suka kepada ilmu. Lepas tu macam mana iblis mula duk main kacau orang awam, orang biasa-biasa ni. Jangan kata orang ada ilmu yang iblis kacau, hak tak ada ilmu pun dia kacau. Macam mana dia kacau orang zuhud, macam mana dia kacau orang-orang yang berbangga dengan keturunan, dia daripada keturunan baik-baik. Macam mana iblis kacau dia, dia akan ramai kat kita. Macam mana iblis kacau orang yang nampak hebat tapi iblis gunakan perempuan. Ini semua kita akan mula dah. Jadi start minggu depan mula kita masuk kepada bagaimana iblis membelit kita semua. Jadi moga-moga dengan kita mengaji ini kita bolehlah harap Allah Ta'ala bantu kita untuk melawan daripada belitan iblis. InsyaAllah tuan-tuan, ada apa tuan-tuan nak tambah ke? Saya kita kata nak berhenti sebelum ke 10. Lah 10.56. 10.59 kita berhenti. 9.56 59 kita berhenti. Ada 3 minit Tak ada no? Kalau tak ada, insya-Allah takat ni dulu. Moga-moga ada manfaat dan ada kebaikan kepada kita. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.